Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua. Okey, so cikgu telah pun share dengan awak semua jawapan kepada soalan yang cikgu suruh buat, iaitu soalan nombor 2 dan 3 pada pembelajaran yang lepas. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada 2.1.3 iaitu gabungan operasi termasuk kembangan. Okey. So antara operasi yang terlibat adalah yang mengikut BODMAS ni, iaitu bracket dalam kurungan, order, division, multiplication, addition dan subtraction. Okey. So cikgu pasti awak pernah dengar BODMAS ni. Kan? Daripada sekolah rendah lagi kan? Kita dah didedahkan. Okey. So kalau awak tengok soalan A ni, soalan A ni kan, yang cikgu kotakkan ni, nampak bentuk dia dalam pembelajaran yang lepas kan? Okey, yang cikgu bulatkan ni pula, okey. Yang ini tolak 10W. Okey. So awak rasa kan, yang mana kita perlu selesaikan dahulu? Mestilah yang dalam kurungan kan? Kalau kita ikut BODMAS ni, kita dahulukan yang bracket, yang kurungan. So kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Okey, contohnya ni soalan A. Okey, soalan A. Kita kena selesaikan macam yang cikgu terangkan sebelum ni. Okey, 3W tolak 2 tutup kurungan. Okay, yang ini kita perlu apa kelas? Kita perlu kembangkan dia. Sebab dia dalam kurungan kan? Kurungan ni duduk bersebelahan. So kita kena kembangkan dia. Iaitu kita kena darab kan? Okey. Jadi kita ambil ni W darabkan dengan 4W. Seterusnya 3W ni kita darabkan dengan negatif 1 pula. Macam tu. Okey, so 3W darab dengan 4W. Okey, 3 darab 4. 3 darab 4, 12 kan? So, W darab W kuasa 2. Okey, seterusnya 3W darab pula dengan tempat yang kedua dalam kurungan yang kedua. Kan? Ni kurungan kedua kan? Okey, 3W darab pula dengan negatif 1. Okey, 3W darab dengan negatif 1. So, kita akan dapat berapa kelas? Negatif 3W. So, kita tulis kat sini. Negatif 3W. Okey, so untuk yang 3W ni dah settle. Kita dah gunakan 3W darab dengan 4W. Lepas tu 3W darab dengan negatif 1. So, kita dah settle. Okey, seterusnya kita akan gunakan negatif 2. Kita darabkan dengan 4W. Okey, macam ni. Negatif 2. Kita darabkan dengan 4W. So, negatif 2 darab 4. Jadi negatif 8 kan? Okay, so negatif 2 darab 4W, kita akan dapat negatif 8W. So, negatif 8W. Okey. So, seterusnya, negatif 2 dengan yang dekat belakang ni. Negatif 1. So, negatif 2 darabkan dengan negatif 1, kita akan dapat positif kan? Sebab prinsip dia negatif darab negatif akan dapat simbol positif. So, negatif 2 darab negatif 1, kita akan dapat 2. Positif 2. Positif 2. Okay, seterusnya. Okey, kelas. Kita jangan tinggal 10W ni. Ingat tak? Yang B ni.
Kita kena tulis juga walaupun kita selesaikan yang bahagian dalam kotak ni yang depan, kita selesaikan dalam kurungan dulu, tapi kita still akan tulis yang belakang ni. Negatif 10W supaya kita tak terlupa ataupun kita tak tertinggal. Okey, so kita tulis je. Tolak 10W kan? Tolak 10W. Okey. Seterusnya kita akan permudahkan dia. Permudahkan dia. Okey. Kita tengok. Ada tak yang sama? Contohnya yang ni kan. Cikgu highlight. Supaya awak nampak. Okey. So dekat sini. Sekejap Okey. So dekat sini. Awak nampak. Negatif 3W dengan negatif 8W. Dengan yang ni kan. Dia adalah sebutan yang sama. So bila sebutan yang sama. So kita boleh permudahkan dia. Kan? So kita boleh permudahkan dia. Kita boleh permudahkan dia iaitu kita buat macam ni. So kita permudahkan dia. So awak tengok dekat bawah ni. So negatif 3W tolak 8W tolak 10W. So kita akan dapat berapa kelas? Negatif 3W tolak negatif 8W kita akan dapat negatif 11W. So negatif 11W tolak 10W. So kita akan dapat negatif 21W. Okey, so kita tulis je balik, salin je balik daripada atas ni. 12W2. Ni negatif kan? Negatif. Ni. Kita ambil balik yang ni. Tolak 21W. Lepas tu kita salin balik yang kita tak highlight ni tadi. 2 ni. Tambah 2. So, macam tu je lah jawapan dia. Okey, yang A dah siap. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, soalan B ni cikgu terangkan sedikit So, awak boleh cuba buat sendiri. Berdasarkan buku teks tu dia ada bagi. Okey, so cikgu tunjuk sikit. Okey, contoh soalan B kan. Okey, R tolak 3T kuasa 2 tambah 4RT. Okey, so kat sini macam mana awak nak selesaikan dia? Okey, so awak mesti dahulukan buat math kan. So awak kena selesaikan dulu yang dalam bracket, yang dalam kurungan. Okey, so nak selesaikan dia, ni kuasa 2 kan. So awak perlu kembangkan dia. R tolak 3T. Sebabkan dia kuasa 2 kan. So kita tulis. So kali R tolak 3T tambah 4RT. Dia sama je macam soalan A tadi. Mula-mula awak kena kembangkan dia. Lepas tu awak kena tambah dengan 4RT. Okey. So cikgu nak awak cuba buat. So cikgu nak bincangkan sedikit soalan C pula. Okey, untuk soalan C kan. So dia nampak macam panjang lah kan. Okay, tapi sebenarnya dia senang je dia boleh buat. Okey. So berdasarkan soalan C ni, awak tengok awak perhatikan, okey ni kurungan. Kurungan duduk sebelah kurungan. So okey yang ni kita kena kembangkan. Ni kita kena kembangkan. Lepas tu tambah dengan X dalam kurungan X tolak 2Y. So tambah, okey yang ni. Yang ni pun kita kena kembangkan. Okay. Jadi, kita kena selesaikan yang belah ini dulu. Dan yang ini, kita kena selesaikan. Kita kena dapatkan berapa. Kita kena dapatkan berapa. Kemudian kita akan tambah kedua-duanya. So, untuk yang kotak A, kita kena kembangkan. Yang macam cikgu ajar kan. Kita kena kembangkan. Lepas tu tambah dengan. Okey, so cikgu tunjuk lah. Cikgu tunjuk sekejap Okey, sekejap.
Okey, untuk yang soalan C, okey, kita ada yang macam ni. X tambah Y, X tolak Y, tambah X dalam kurungan X tolak 2Y. Okay, jadi kita kena selesaikan yang ini dulu. Kita kena X dalam kurungan X tolak Y ni kita kena kembangkan dia juga. Okay, jadi yang ni kita kembangkan yang ni dulu kan. Okay, so X darab dengan X, X kuasa 2. Seterusnya X darab dengan negatif Y. So kita akan dapat negatif XY. Okay, yang ni positif Y darabkan dengan X, positif kan, positif, okay. Positif Y dengan X, kita akan dapat positif XY kan. Oops, ini XY. Okay. Positif XY. Okay, seterusnya positif Y, positif darab dengan negatif, kita akan dapat sign, kita akan dapat simbol negatif kan. Y darab Y kuasa 2. Okey. Jadi kita permudahkan dia. Okey, so kita tambah, kita tulis dulu. Tambah yang ini. So yang ni kita kena kembangkan juga. X darab dengan X akan dapat X kuasa 2. Lepas tu X darab dengan negatif 2Y. X darab dengan, okey, X darab dengan negatif 2Y. So, kita akan dapat negatif, so kita tulis nombor kan, negatif 2X, Y, kan? So, negatif 2X, Y. Okay. So, kita dah siap kembangkan, kita permudahkan dia pula. Okay, mana yang kita boleh cancel, okay, contohnya macam ni kan. Awak tengok kat sini, cikgu highlight. Okay, so awak nampak kat sini. Negatif XY tambah XY. Dia macam negatif 1 tambah 1. Kita dapat kosong kan. Okay. Lepas tu kita check juga tau kat belakang. Okay, yang ni negatif XY tambah XY. Lepas tu ada pula tolak 2XY. Dia keluarga XY kan. So nak nampak lagi, awak tulis, awak conteng dekat tepi ke kat mana kan. Ada macam negatif XY tambah XY tolak 2XY. So kalau macam cikgu, kan macam cikgu kan, negatif XY tambah XY, dia macam negatif 1 tambah 1. So, kita cancel out, dapat kosong kan. So, yang tinggal negatif 2XY je. So, kita salin je balik. Salin balik X kuasa 2 tolak Y kuasa 2 tambah X kuasa 2 tolak 2XY. So, awak rasa-rasa boleh permudahkan lagi tak? Ada ke family yang sama? Yang kita boleh gabung ke? Boleh tolak ke? Ada kan? X kuasa 2 kan? Okay, untuk yang X kuasa 2, kat sini kita ada 1 X kuasa 2. Dari satu kita ada satu lagi X kuasa 2. So, X kuasa 2 tambah X kuasa 2. Dia tambah tau, dia tambah. Dia macam 1 tambah 1. So, kita akan dapat 2 X kuasa 2. Tolak 2XY. Jadi kat sini dah ada ke family yang sama yang kita boleh tolak ke yang kita boleh tambah? Dah tak ada kan? So, itulah jawapan dia. Okey, kelas. Seterusnya kita pergi kepada, kita tengok dia punya aplikasi penyelesaian masalah. Okey, contoh yang pertama kan. Contoh yang pertama, dia bagi situasi
Puan Maria mempunyai sebidang permaidani yang panjangnya dalam kurungan 3R tolak 2 meter. Dia bagi dalam bentuk algebra kan. 3R tolak 2 meter panjangnya dan lebarnya R tambah 1 meter. So, dekat sini dia suruh kita hitung luas permaidani Puan Maria. Okey, so contohnya inilah permaidani Puan Maria. Okey, dia bagi panjang. Dia bagi panjang 3R tolak 2 meter. Dan lebar dia bagi R tambah 1 meter. Jadi, dia suruh kita hitung luas kan. Dia suruh kita kira luas permaidani. Okey, macam kita kira luas segi 4 kan. Segi 4 tepat. Okey, contohnya awak nak kira luas macam mana? Contohlah kan, cikgu bagi dia sini 5 cm ke kan. Okey, lepas tu kat sini 2 cm. So, macam mana kira luas? Panjang darab lebar kan. Panjang darab lebar. 5 darab 2. So, 5 darab 2. So, sama jugalah macam mana kita nak hitung luas permaidani ni. Okay, jadi, kita ambil panjang dia. Panjang darab lebar. So, panjang untuk kita dapatkan luas. Kan? Luas permaidani tu. Okay, so panjang dia adalah 3R tolak 2. Darabkan dengan R tambah 1. Kan? Okey, seterusnya okey. So, dekat sini, kita perlu kembangkan dia kelas. Sebab dia darab kan? Dia darab, dia macam ni. Dia bentuk dia, ibaratkan tak adalah darab kan? Kurungan ni, duduk sebelah kurungan. Yang macam kita kembangkan tadi. Kita kena kembangkan dia. Jadi, 3R, kita darabkan dengan R. Lepas tu 3R, kita darabkan dengan positif 1. Okay, so kita selesaikan dulu. 3R darab R. So, kita akan dapat 3R darab R, R kuasa 2. Okay, seterusnya 3R darab dengan positif 1. Kita akan dapat positif 3R. Okay, dah settle dah. Kita akan gunakan negatif 2 pula. So, negatif 2 darabkan dengan R. Negatif 2 darab R, kita akan dapat negatif 2R. Seterusnya, negatif 2 darabkan dengan 1. So, kita akan dapat negatif 2. Negatif darab positif. Kita akan dapat sign dia, simbol dia, negatif kan? Jadi samalah negatif 2 darab dengan positif 1. So, kita akan dapat negatif. Okay, seterusnya kita permudahkan dia. So, mana yang kita boleh permudahkan? Dia ialah kat sini kan? Positif 3R tolak 2R. So, kita akan dapat, okay, so kita ni salin je. Yang kita boleh permudahkan ni, kita permudahkan. 3R tolak 2R. So, kita akan dapat 1R kan? So, dalam matematik kita tak tulis 1R. So, kita tulis R je. Tolak 2. So, inilah luas dia. Luas permaidani. Luas permaidani Puan Maria. Dalam bentuk algebra kan? Okay. So, inilah jawapan dia. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya, kita ada soalan ni. Okay, yang nombor 2. Dia cakap, Ramesh menerima wang saku sebanyak RM50 untuk Y tolak 8 hari. Berapa hari? So, dia cakap, setiap hari, dia membelanjakan sebanyak RM-X tolak 3 untuk secawan kopi dan RM-X tambah 4 untuk mi rebus. Jadi, dia suruh kita hitung baki wang Ramesh. Okey, jadi
daripada ayat ni. So, kita keluarkan dia punya info kan. Okay, so, info dia, Ramesh ni, okay, Ramesh dia 50. 50 tu untuk Y tolak 8 hari. Untuk beberapa hari kan. Contohlah, okay, kita tak tahulah hari tu ada berapa kan. Boleh jadi 3 hari, boleh jadi 7 hari, boleh jadi 9 hari. Tapi sekarang ni dia bahagi dalam bentuk algebra kan. RM50 untuk 8, Y tolak 8 hari. Okay, jadi info yang kedua kita dapat. Okay, dia setiap hari dia membelanjakan sebanyak RM(X) tolak 3 untuk secawan kopi. Okay, so kita dapat tahu dia membelanjakan untuk harga kopi. Harga kopi kan adalah RM(X) tolak 3. Manakala harga mi rebus kan. Harga mi rebus yang dia guna, yang dibelanjakan mi rebus adalah RM(X) tambah 4. Okey, jadi dia suruh kita hitung baki selepas Ramesh dah guna duit dia untuk Y tolak 8 hari tu. Okey, jadi step yang pertama, kita kira total bagi harga kopi dan harga mi rebus ni. So, kita kira total harga dia, jumlah. So, untuk kira jumlah harga kopi tambah mi rebus. Okey, jumlah dia macam ni. X tolak 3 tambah X tambah 4. Okey, jadi kita akan dapat X, kita boleh buka lah kurungan dia. X tolak 3 tambah X tambah 4. So, kita akan dapat jumlah dia 2X kan, sebab dia ada X2 kan. 2X. Lepas tu, negatif 3 tambah 4, kita akan dapat positif 1. So, jumlah yang dibelanjakan, total harga bagi kopi dengan mi rebus adalah 2X tambah RM2. Okey. Okey, kelas. Kita sambung. Okey, jadi kita tengok tadi, kita dah kira jumlah harga kopi dan mi rebus adalah RM2X tambah 1 kan? Okey. Tapi sekarang ni dia cakap Ramesh tu dia beli kopi dan mi rebus setiap hari kan? Jadi dia cakap setiap hari dia belanjakan untuk dia beli kopi dan mi rebus. Okey. Setiap hari tu adalah ni lah bilangan hari. Ni bilangan hari. Y tolak 8 hari. Bilangan hari. Okey, jadi cikgu sambung kat sebelah Okey, jadi kita perlu tahu berapa total yang digunakan Ramesh dalam beberapa hari ni. Okey, ni bilangan hari. Okey. So, kita akan darab harga tadi 2X tambah 1 tambah 2X tambah 1. Kita darabkan dengan Y tolak 8. Dia macam ni lah contohnya. Contohnya harga sebuah buku tu adalah RM5. Lepas tu awak nak beli 3 buah buku. Jadi awak kena darab lah 3 kan? Baru dapat total dia berapa? 15 kan? Okey, samalah juga. Contohnya harga sebuah buku RM5. Darab dengan 3 buah buku. 3 buah buku. Okay, samalah juga. Kita aplikasikan dalam yang ni. Dalam yang ni. Okey, 2X tambah 1 ni adalah harga dia. Harga kopi dan juga mi rebus tadi kan. Kita darabkan dengan Y tolak 8 tu adalah dia punya bilangan hari. Okey. Kan? So yang ni kan. So kita kena kembangkan dia. Kembangkan 2X darab dengan Y. So kita akan dapat 2XY. Kan? Okey.
2x darab dengan negatif 8, kita akan dapat negatif 16x. Betul tak? 2x darab dengan negatif 8, kita akan dapat negatif 16x. Okay, seterusnya kita gunakan pula positif 1. So, positif 1 darab dengan y, kita akan dapat positif y. Okay, seterusnya positif 1 darabkan dengan negatif 8, kita akan dapat negatif 8. Okay, so ini adalah apa? Ini adalah jumlah yang dibelanjakan di 8 hari tu untuk Y tolak 8 hari tu oleh Ramesh. Okey. Jadi selepas tu dia suruh kita hitung baki kan? Hitung baki. Okey, jadi untuk kita hitung baki, so sekarang ni kita dah tahu dah. Bilangan apa ni? Bilangan kita dah tahu dah berapa Ramesh guna dalam beberapa hari tersebut. Kita dah tahu dah. Jadi kita perlu tolak lah kan untuk kita tahu baki kan. Untuk kita tahu baki kita kena tolak. Jadi kita ambil RM 50 tadi. RM 50 kita tolakkan dengan ni. Kita tolakkan dengan yang ni. Okey. So kan sebab nanti takut awak confuse. So cikgu tulis 50 tolak dengan 2xy tambah 16x. Kira je macam biasa yang macam cikgu terangkan sebelum ni yang kita kena pemudahkan tu. Okey, jadi nanti last sekali awak akan dapat 58 tolak 2xy tolak y tambah 16x. Okey, 58 tolak 2xy tolak y tambah 16x. Jadi ini, ni awak kena kira ni kan. Awak kena kira. Jadi ini adalah jawapan dia. Ni adalah baki dia. So, sebab dia suruh kita hitung baki wang Ramesh kan. So, ini adalah baki dia. Baki wang Ramesh. Okey.